masa terbaik dalam hidup. Bukan masa indah, bukan masa pahit, bukan kenangan manis, tapi masa terbaik dalam hidup. Hikmah yang ke-110 Ustazah akan bacakan dan tuan-puan yang budiman akan ikut insya-Allah. Cuma sebelum tu, kalau kita tengok pada hikmah 110, 111, 112, okey. Hikmah ini diletakkan di bawah tema ataupun kategori. Tengok kat tajuk besar yang dalam kitab ni, sebaik-baik semasa hidup. Tengok tajuk dia untuk hikmah 110, 111, 112. Di bawah tema apa? Sebaik-baik semasa hidup adalah ketika mana menyadari kekurangan dan kerendahan diri. Itu tema dia. Akan dihuraikan pada hikmah 110, 111, 112. Tapi apa kata kunci dia? Pertama, sebaik-baik hidup, masa paling baik dalam hidup kita. Tu kata kunci dia tuan-puan. Sebab kita boleh tanya orang, bila momen paling indah? Selalu kawan tanya macam tu kan. Lepas tu teropong-lopong lah kita memikir, bila yang paling indah? Dia makin tua makin tak nampak dah. Bila paling indah? Semua dah rasa sama je. Suka duka tu dah rasa sama kan. Masya Allah Itu bila kita dah semakin berusia kan. Ataupun orang tanya masa pahit dalam hidup. Sekarang dalam perbincangan kita ni adalah masa terbaik dalam hidup. Bukan masa indah, bukan masa pahit, bukan kenangan manis, tapi masa terbaik dalam hidup. Boleh jadi tuan-puan sekalian, sebelum kita menekuni hikmah ini, kita bayangkan masa terbaik kita, masa pencapaian-pencapaian kita lah. Oh, hari mak dulu convocation PhD. Itu masa terbaik dalam hidup mak. Masa mak dulu dapat anugerah penjual tapuai paling banyak. Saya tak tahulah apa benda anugerah dia. Avon ke apa benda yang dipakaikan apa, selendang lah apalah. Tapi tuan-puan sekalian, kita akan tengok kat sini, bilakah masa terbaik dalam hidup kita. Baik, sekarang kita tengok hikmah yang ke-110. Khairu, ini tak ready ni khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Maksudnya adalah sebaik-baik saat dalam hidup kamu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu dan kembali kepada wujudnya kerendahan dirimu. Itu terjemahannya yang kita akan tekuni. Cuma Ustazah nak baca dulu huraian dia, sebab huraian dia tak banyak pun, lebih kurang dalam 7 baris je dalam buku tuan-puan. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat ingat kepada Allah dan putus hubungan dengan segala sesuatu yang lain, iaitu pada saat kamu benar-benar merasakan keperluanmu kepada Allah, sedang segala sesuatu yang lain tidak dapat menolong meringankan keperluanmu itu. Dan pada saat tidak ada pandangan lain daripada Allah, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah.
Itu yang dihuraikan dalam buku Tuan Puan. Ya, bismillah Ustazah sambung huraiannya, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita belajar tentang masa paling baik dalam hidup kita. Kita mungkin banyak keberhasilan dalam hidup, banyak pencapaian. Kita mungkin orang hebat, belajar pandai, kerja bagus, ya, projek banyak, gedung-gedung besar mungkin milik kita. Jadi bila kita list down kan kita punya pencapaian dalam hidup tu memang hebat, tak nafi hebat. Tapi di sisi pandangan Islam ataupun di sisi pandangan kerohanian yang kita sedang belajar ni tuan puan sekalian, semua itu bukan lagi saat terbaik dalam hidup kita. Habis tu bila yang dikatakan sebagai saat terbaik, disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika, adalah ketika mana kamu merasakan. Rasa ni dengan apa tuan-puan? Dengan apa agak-agak merasakan tu? Apa dimaksudkan dengan merasa tu? Merasa kat mana? Dekat hati. Pada waktu yang hati kamu benar-benar merasakan, bahkan di sini dikatakan menggunakan perkataan tashhadu, maknanya hati tu boleh melihat, rasa yang seolah-olah dapat lihat dengan terang. Apa yang dia rasakan sampai perasaan rasa tu digunakan oleh Syekh Ibn Athaillah menggunakan kalimah syahada, penyaksian. Kan asyhadu an la ilaha illallah kan, syahadah, penyaksian. Maknanya sampai tahap hati kamu itu berada dalam keadaan penyaksian. Ini betul-betul rasa, bukan main-main tuan-puan. Penyaksian, apa dia? Ibarat kata macam inilah, demi Allah aku sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita boleh kata apa? Penyaksian, tidak ada penafian, tidak ada keraguan, benar-benar demi Allah aku benar-benar memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak menolongku, maka tidak ada yang lain yang boleh memenuhi keperluanku dan menolongku. Itu tuan-puan ya, nak sampai kita menafikan yang lain dan hanya isbatnya Allah Subhanahu wa taala sahaja, ini bukan satu benda yang mudah dalam pengalaman kejiwaan. Ya, bukan satu benda yang mudah. Sebab apa? Kadang-kadang tanpa kita sedar, hidup kita sudah bergantung-gantung, terikat-ikat dengan orang keliling. Dengan banyak sebab musabab, dah terikat-ikat dah. Senang hati, kenapa? Suami kaya. Senang hati pula si suami, kenapa? Bini doktor. Jadi kok kencing manis, tak payah pergi hospital. Suruh je bini tu bawa balik ubat, contohnya lah. Jadi senang hati kita tu dah nampak macam banyaklah terikat-terikat. Kita pernah dengar kan orang cakap, anak saya 3 orang doktor. Apa kawan dia jawab? Senanglah kalau macam tu. Maknanya dah terikat-ikat. Tak ada masalah tuan-puan ya dengan semua kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jadi masalah pada hati kita. Bila hati kita mulai terikat dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau depan mata kita tu yang kita nampak bukan lagi keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik pula, kita rasa orang pula perlu kat kita. Itu dah terbalik kod pula. Kita pula yang hebat. Kalau aku tak ada ni, masjid ni tak jalan. Tuan-puan, orang hidup mati silih berganti ya tuan-puan. Dunia ni jalan macam biasa. Syarikat yang kita kerja, kita bersara, elok syarikat tu. Kita mati, elok syarikat tu. Tak usahlah nak cakap besar, semuanya kerana kita. Tak. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menguruskannya. Semuanya tersusun. Ada orang akan menggantikan kedudukan kita. Cuma nak bagi tahunya, yang paling penting kat sini apa dia? Sebaik-baik waktumu ialah waktu kamu menyaksikan dan menyadari wujudnya keberhajatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa turaddu fihi. Kesan dia apa dia?
dan kamu dikembalikan kepada kewujudan sifat hina dalam diri kamu. Sedar diri. Saya bukan sesiapa pun. Bukan cakap mulut je, betul-betul terasa saya bukan sesiapa pun. Kalau Allah tak bagi saya hidayah, siapa yang boleh bagi saya hidayah? Tak ada siapa boleh bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu wahai Muhammad, ni ayat Quran ya, tidak dapat memberikan hidayah pada orang yang kamu kasihi, yang kamu sayangi. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi kok kita jadi orang baik, tuan-puan sekalian, kok kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, apakah itu kerana kita hebat? Kerana kita alim? Kerana kita ni macam-macam lah, kita ni gelaran pangkat kita begitu begini? Tak. Tapi kerana dipilih dengan ihsan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kekal sebagai seorang hamba yang lemah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksud ya daripada hikmah 110 Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Abbad rahimahullah berkata dalam menghuraikan hikmah ini, kata Syekh Ibnu Abbad rahimahullah, waktu yang terbaik ialah ketika mana kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud bersama dengan Allah tu mengingati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kamu memutuskan segala wasilah dan punca yang menyebabkan kamu jauh dan terhijab daripada Allah. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita faham waktu terbaik itu adalah waktu kita zikrullah bersama dengan Allah, taat kepada Allah, berdoa segalalah ya antara kita dengan Allah, maka kata Syekh Ibnu Abbad rahimahullah pula, maka waktu terbaik juga adalah ketika mana kamu putuskan segala punca yang menyebabkan kamu jauh dari Allah ataupun menyebabkan kamu terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Putuskan punca dia. Jadi punca ni kena cari tuan-puan sekalian. Kenapa ya aku tak boleh buat begini-begini, begitu begini? Apa punca dia? Ustazah cerita sikit. Cerita sahabat Ustazah 2 hari lepas. Kalau dengar Mihrab Quran pagi tadi pun saya ada cerita. Sahabat Ustazah bercerita tentang mak dia. Mak dia meninggal dunia usia 63 tahun. Bagi Ustazah, umur 63 tahun ni masih muda. Betul tak puan-puan? Kalau tanya budak muda, dia kata tua. Ya, ini umur 63 jumpa budak muda, bahasa dia yakak. Ya, orang tu bagi kita nenek. Tapi tak apalah ya. 63 insya-Allah masih muda lah, kuat lagi. Tapi sahabat Ustazah, mak dia meninggal umur 63. Dia meninggal dunia tuan-puan, kata sahabat ni, dia kata bukan dia je kata yang mak dia meninggal sangat senang. Maknanya proses nak meninggal tu, yang orang kata ada sakratul maut semua tu kan. Tapi doktor yang kat hospital tu pun cakap, dah dekat nak makna dah kurang lebih 20 tahun dah dia kerja kat hospital, selalu bertemu dengan kes-kes kematian. Dia kata inilah pertama kali yang dia tengok meninggal, maknanya terlalu mudah. Ceritanya tuan-puan, mak dia memang sakit, tapi sakit tu tak berat sangat. Cuma mak dia kata bila dia nak pergi, nak keluar daripada bilik tu, mak dia pegang tangan dia, dia kata jangan keluar. Bila mak batuk saja sekali ni, mak akan meninggal. Masya Allah. Jadi anak tu tak keluar. Ni anak yang cerita ni, anak yang itulah, bukan adik-beradik lah, yang itu. Dia kata jadi tak keluar. Sebab kenal dah mak ni cakap dia tak seloroh.
Ya, kenal dah mak ni. Jadi bila mak kata, jangan tinggal mak, jangan keluar. Mak ni, bila mak batuk je ni, mak meninggal. Jadi ia sungguh tak berapa lama terkejut dengan mak tu batuk, dan bila batuk nampak dah mak tu dah mata dah naik apa, dah pandang ke atas ya dengan batuk tu, dan memang sahabat-sahabat sekalian mak meninggal lepas tu. Dan dia dalam fatrah sebulan, dalam fatrah maknanya dalam tempoh duration sebulan berbalik daripada umrah. Memang masa perjalanan ke umrah pun kata anak tu, mak tu dah membayangkan dah, tak lama dah mak ni. Jadi orang keliling ni bertanya, ya macam biasalah semua orang kan tanya kan, apa dia buat masa dia hidup? Apa dia buat masa dia hidup? Jadi ustazah yang mendengar cerita sahabat ni tuan-puan, ambil berat benda yang sahabat dah cakap tu, sebab dia kata dia mengaku dengan orang yang bertanya, saya sebagai anak tak berani nak jawab sebab saya tak duduk sentiasa dengan mak sebab dah ada family lain, dah kahwin. Jadi tanyalah dengan abah. Jadi lalu diceritakan ni wanita ni macam mana sifat dia tuan-puan sekalian. Baik, dalam bab Al-Quran dia khatam 4 kali sebulan. Maknanya seminggu sekali lah. Itu kalau seminggu sekali, sefir dia sehari 5 juzuk tuan-puan, ataupun 4 juzuk. Itu memang diistiqamahkan. Mak sangat banyak baca Quran. Satu. Itu pun tuan-puan, cuba kita fikir, apa yang menghalang aku daripada buat macam tu? Kan tadi kan kata Syekh Ibnu Abbad, fikirlah, cari punca, kenapa kamu terhalang daripada mengingati Allah sebanyak-banyak yang orang lain boleh? Kenapa kamu terhalang daripada mentaati Allah seperti mana orang lain boleh buat? Cari apa punca dia. Jadi kita bentangkan cerita orang lain ni tuan-puan, supaya kita tahu, kita boleh banding. Banding apa? Di mana kita nak banding dengan makcik ni? Ni bukan cerita banding dengan sahabiah ya, dengan para sahabat, para tabi'in. Makcik sezaman dengan kita. Mana? Kenapa kita tak boleh baca Quran sebanyak itu? Apa punca dia? Bermakna tuan-puan sekalian, ini Ustaz suruh berfikirlah, sebabnya ini adalah apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Abbad rahimahullah. Satu, dalam bab baca Quran. Kedua, seorang wanita yang sangat qanaah dan ingat kepada hari akhirat. Sampaikan anak tu kata, kalau mak datang rumah saya memang kena tahan lah. Sebab mak akan tunjuk semua benda dalam rumah tu, mak kata ni semua kena hisap. Pinggan mangkuk, mak kata kamu tak pakai pinggan mangkuk ni, semua nak Allah hisap. Naik pula tangga, jumpa pula almari baju, ini semua pakaian-pakaian kamu ni kena hisap. Ya, boleh faham lah tu kan. Mak resah melihat setiap kali saya menambah koleksi-koleksi dalam hidup saya, mak kata semua ini akan dihisap. Dan saya, dia kata, anak dia kata, saya selalu bagi mak saya ni. Yalah, bila saya nak beli lain, saya bagilah mak. Saya bagi. Tapi saya heran, bila mak meninggal dunia, saya buka almari mak cuma ada 7 helai baju saja. Mak sudah uruskan hartanya sebelum mati. 7 pasang tu bermakna mungkin nak gelek Isnin sampai Ahad. Habis tu yang lain-lain yang banyak-banyak saya pernah bagi pada mak, anak-anak lain bagi ke apa benda, mana pergi? Mak dah urus settle, dah bagi orang. Masya Allah. Ustazah memang menganga jugalah. Ya, dengar. Siapa nama mak tu pun saya tak tanya nama. Nak bagi tahu syarat dia bukan kemasyhuran ya tuan-puan. Syarat dia bukan glamour, popular, bukan pangkat tinggi, bukan. Kalau orang nak jadi baik, nama dia pun kita tak kenal. Ada banyak kisah orang baik-baik, kita tak tahu pun siapa nama dia. Tapi hidup dia, roh hidup dia tu jadi pengajaran kepada dia, dia dapat pahala.
Tu mak kawan Ustazah. Kemudian 3 benda yang Ustazah belajar lah. Yang ketiga, sebab kita ni nak tanya, kenapa aku tak boleh jadi macam tu Apa punca dia? Boleh nak sedekah-sedekah pakaian, tapi nak tinggal sampai 7 helai je pula. Kenduri dah lah banyak bulan 12 ni kan. Kita tu kan banyak dalam fikiran kita, tuan-puan. Kita nampaklah punca dia. Apa punca dia? Kita tidak ada hati seperti hati dia, yang memandang soal hisab di hari akhirat jauh lebih berat daripada cerita sekadar orang cakap dia tak ada baju lain ke, baju yang sama je. Itu terlampau ringan untuk jadi apa? Jadi perhatian hidup kita. Yang ketiga, mak ni kalau dalam hidup mak ni, mak nak jadi manfaat kepada orang lain. Dan nak jadi manfaat pada orang lain ni bukan kena nama besar, tapi kena jiwa besar. Bukan tunggu nama besar Nak tunggu nama besar lambat. Bila nama nak besar, nak tua dah tak besar-besar nama. Tapi nak kena berjiwa besar. Jadi mak, nama tak besar, jiwa mak besar. Apa mak buat? Apa kemahiran yang mak ada, mak gunakan untuk manfaat orang ramai, bukan semata-mata untuk mak. Jadi mak ni nak membantu ekonomi keluarga, mak pandai mengusahakan perusahaan jeruk. Daripada buah-buah kan, buat jeruk. Jadi mak ambil orang keliling ni lah, orang kampung ni jadi pekerja mak. So bila jadi pekerja mak, sampai cukup bulan nak bagi gaji, mak ada idea lain. Mak ni kreatif. Idea mak ialah panggil tokek kedai emas datang rumah, bawa barang-barang emas. Nanti pekerja-pekerja mak datang, mak suruh pilih siapa nak duit cash, gaji cash, mak bagi duit. Tapi siapa berkenan nak simpan cash dalam bentuk emas, ni cerita zaman-zaman dulu masa emas 1 gram RM20 ataupun 20 ke 30 ringgit lah Masa ustazah umur 21, 22, itu pun emas tu dah 1 gram kurang lebih dalam RM37 macam tu tuan-puan. Maknanya lebih awal lagi. Jadi siapa yang nak beli emas, ambil emas, so mak bayarkanlah duit gaji dia pada tokek emas, atau nak separuh-separuh. Separuh duit, separuh emas. Mak kata pakai, akan jadi simpanan. Kata anak tadi, Masya Allah, hari ini saya bertemu dengan makcik-makcik tu. Mereka mengatakan terlalu terhutang budi dengan mak. Hasil daripada gelang dululah, biiznillah rantai yang beli tu, anak sambung belajar pun duit tu lah, gelang tu lah yang dijual balik. Yelah, harga dah 100 lebih, 200 lebih kan. Anak sambung belajar, dapat besarkan rumah, dapat buat pergi jual, pergi umrah, buat ibadah. Masya Allah, barakah yang Allah berikan kepada hidup mak. Allah bagi mak ilham, Allah bagi mak idea, nak menunjukkan apa je berkait dengan mak. Bahkan gaji yang mak bagi kepada pekerja dia ada nilai barakah. Masya Allah, Masya Allah. Soalan Syekh Ibnu Abbad tadi merujuk kepada apa yang Syekh Ibnu Abbad sebut, apa punca menyebabkan kita tidak boleh sedemikian? Kenapa, apa punca kita tidak boleh menjadi sedemikian? Sesungguhnya masa mengingati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehambaan merupakan sebaik-baik masa bagi seseorang hamba. Baik, menjawab soalan tadi agak-agak apakah punca? Kenapa kita tidak dapat masa yang terbaik? Jadi masa kita jadi masa yang mungkin terbuang. Masa yang mungkin tak berkualiti. Maka ini antara huraian jawapan dia. Pertama tuan-puan sekalian, menguruskan nafsu adalah sesuatu yang sangat fundamental, asas. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam huraian-huraian tazkiyatun nafsi, penyucian hati, kita akan bertemu dengan beberapa pandangan
al-arif billah, orang-orang arifin, orang-orang ahli tasawuf ni tuan-puan, pandangan yang mengatakan begini, termasuk Syekh Ibn Attaillah pun ada kata-kata hikmah dia yang merujuk kepada soal nafsu. Kurang lebih maksud dia begini, orang jahil yang tidak ikut nafsunya lebih baik daripada orang alim tetapi pengikut nafsu ataupun hamba kepada nafsu. Lalu datang soalan, ini Syekh Ibn Attaillah asalkan tadi pun ada sebut, apakah layak dikatakan jahil kepada orang yang tak ikut nafsu, dan apakah layak dikatakan alim kepada pengikut hawa nafsu? Maksudnya kita cakap orang tu jahil, dia tak ikut nafsu. Tapi kata Syekh Ibn Attaillah, takkan nak panggil orang tu jahil. Kalau dia tak ikut nafsu, maknanya dia tu orang bagus lah. Cuma nak bagi tahu, kok adalah, andai katalah kita kata, oh tapi yang ni alim betul, sijil dia banyak, kitab-kitab yang dia belajar ribuan kitab, tapi dia pengikut nafsu, maka jatuh lebih baik lagi orang yang tak belajar ribuan kitab, yang tak mengajar ribuan kitab, tapi dia boleh urus nafsu dia dengan baik. Maka dari segi fahaman spiritualnya tuan-puan, ataupun tazkiyatun nafsinya, apa dia? Ikut yang ini, yang berjaya mengurus nafsu ni patut jadi kawan kamu. Sebab cabaran paling besar tuan-puan sekalian untuk semua makam-makam ataupun tingkatan penyucian hati yang kita sebut ni, cabaran paling besar apa dia? Nafsu. Nafsu. Kenapa tak sempat nak baca Quran 1 juzuk sehari? Cuba jawab, jujur-jujur. Agak-agak apa sebenarnya menyebabkan kelengahan masa kita, kelalaian masa kita? Agak-agak sebab apa? Nafsu. Nafsu tidur, nafsu makan, nafsu nak lengah-lengah, nafsu nak malas-malas, nafsu nak seronok-seronok. Nafsu. Bukan orang lain tuan-puan, daripada dalam diri kita sendiri. Tak ada orang yang ambil rampas kita punya Quran, tak bagi baca. Ini bukan duduk negara komunis. Betul tak tuan-puan? Tak ada baca. Tapi siapa yang menghalang kita sendiri daripada baca tu? Dalam diri kita. Berat. Jadi ulama bincangkan tuan-puan sekalian, dari segi pengurusan nafsu ni, kalau kita nak bantu diri kita, ada 3 sekurang-kurangnya kecintaan yang nafsu ni suka. Nafsu ni dia suka apa? Jadi cuba uruskan kesukaan dia tu. Benda ni payah, tapi kita kena cuba buat. Dan jangan putus asa. Walaupun kita rasa dah gagal dah, tapi cuba. Pertama adalah kecintaan nafsu yang disebut sebagai hubbut tatallu'. Hubbut tatallu'. Cuba sebut balik. Nampak muncung tu betul dah. Suara tak keluar. Hubbut tatallu'. Ta, po, lam, ain. Tatallu'. Apa dia hub? Hub maksudnya cinta, suka. Jadi nafsu ni pada peringkat awalnya tuan-puan sekalian, dia suka apa? Dia suka tatallu', suka meneroka. Tatallu', suka meneroka. Ataupun maksud lainnya suka apa? Suka ambil tahu. Betul tak nafsu kita macam tu? Ya. Cenderung nak tahu, nak ambil tahu, nak tahu. Apa rekaan terkini? Itu hubbut tatallu', nak ambil tahu. Dan kena faham ya tuan-puan, ustazah cakap ni, ini keadaan nafsu. Diurus dengan baik, baik. Tak diurus dengan baik, rosak. Bukan bermakna semua yang nak ambil tahu tak elok. Ada yang elok, ada yang bagus, ada yang menjadikan kita produktif, ada yang menjadikan lebih baik inovasi. Tapi mengurus tu penting. Kalau tak, hubbut tatallu', kecintaan kita untuk meneroka dan ambil tahu, menyebabkan kita terbabas.
menyebabkan Quran tak sempat baca, ya, menyebabkan tahajud tak bangun, menyebabkan duit kita habis pada benda sia-sia, nak sedekah tak boleh. Kenapa? Hubbut tatalluk, meneroka, nak tahu cerita baru, cerita apa, tu semua. Ya, ada apa ni, duduk berborak 4 orang ni, ada apa? Tengok, ada orang dia tak peduli, nampak orang berborak 4-5 orang lagi, dia tak nak dekat. Sebab apa? Takut. Ni cerita siapa lah yang dia angkat ni. Tapi ada orang sengaja nak ambil tahu, nak tahu. Kerana ketinggian hubbut tatalluk yang dia ada. Nak tahu. Ya, sangat tinggi. Nak tahu apa dalam handphone suami, hubbut tatalluk. Ada orang tak kisah, tak peduli, letaklah. Tak nak tengok langsung. Tidak suka mengambil tahu, meneroka benda-benda apa dalam tu. Ada orang letak limit, dia pandai uruskan semua. Itu hubbut tatalluk. Ada orang menerokai fashion, menerokai dunia, menerokai harta, menerokai, Masya Allah. Kenapa? Terhalang waktu terbaik kita sebab kita habiskan dengan meneroka tanpa menguruskan apa yang nafsu kita nak terokai. Kemana penerokaan itu akan bawa? Kepada Allah atau melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kena tengok, kena tanya, ke arah mana? Kalau aku ambil tahu ni akan bawa aku ke mana? Manage kita punya fikiran, ya tuan-puan, tak payah fikir, tak payah ambil tahu. Benda yang kita dah rasa dah, bukan rasa saja, dah ditimbang dengan ilmu. Ini bukan benda yang dituntut oleh syarak untuk aku ambil tahu. Sebab tu Nabi pun sebut, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Di antara kualiti hebatnya Islam seseorang itu, kualiti Islam dia, tarku ma la ya'nih, meninggalkan benda yang tidak ada kaitan dengannya. Tak ada kaitan, tinggal. Tahu tak menambah iman, tak tahu tidak mengurang iman, tinggal. Apatah lagi kalau tahu memburukkan iman, mengurangkan iman, lagilah kena tinggal. Sebab kita berhadapan dengan cabaran menguruskan nafsu dalam hidup kita. Lepas tatalluk, apa dia? Hubbut tamattu'. Tamattu', haji tamattu' kan? Pernah dengar? Itu haji. Yang ini cerita pasal hubbut tamattu'. Apa makna tamattu'? Kecintaan untuk menikmati ataupun bersenang lenang. Hubbut tamattu'. Takkan nak tahu saja, naklah rasa. Takkanlah tahu saja, naklah nikmati. Daripada tahu untuk nikmati ni, kena ada effort tak? Kena bagi masa tak? Kena bagi energi tak? Kena. Berapa banyak masa kita ambil? Kalau ia benda yang baik, yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi manfaat kepada diri, kepada keluarga, pada masyarakat, dan Allah redha, silakan. Segala usaha jadi ibadah, kan? Hasil jadi nikmat yang diredai Allah. Tapi kalau ia bukan perkara yang Allah redha, ia bukan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjauhkan kita daripada Allah, maka segala usaha kita tu sia-sia. Sebab tu kita tak sempat nak buat sebanyak-banyak kebaikan seperti mana orang lain sempat buat. Kerana kita tidak menguruskan hubbut tamattu'. Nak menikmati. Nak jugalah macam orang tu, nak juga. Dan yang ketiga, lebih parah lagi. Lebih parah Sebab tu kita tengok orang kalau tak urus nafsu, kita lah kalau tak urus nafsu, mula-mula kita nak ada sikit je sebab nak menikmati. Lama-lama bukan untuk menikmati tuan-puan, tapi hubbut tamalluk, nak menguasai, memiliki. Tak nikmati pun tak apa, asalkan kita tahu kita ada rumah 83 biji. Contohlah, tak payah ambil 83, 8 biji je lah.
8 biji, ingat, sempat ke pergi kat rumah tu dalam masa setahun? Tak sempat. Nak ada rumah satu dekat Amerika, satu kat Afrika, satu kat mana, Mekah pun nak juga, kat Bukit Jelutong satu, kat mana lagi nak? Sri Lanka, mana lagi? Kita kira je lah. Pergi tak? Tak pergi. Siapa yang menikmati rumah tu? Penjaga rumah tu lah, bibik tu. Tapi kita puas hati tu, puas nafsu kita. Kenapa? Aku ada 8 rumah, setiap satu tu 4 tingkat, ada lift. Tidak menikmati, tuan-puan. Jangan kata rumah 8, rumah satu pun kalau besar, kita balik pergi kat tempat tu juga, pergi kat tempat tu juga, pergi kat tempat tu juga. Mana bilik kita? Tak tahu apa cerita yang jadi rumah-rumah yang ruang-ruang lain tu. Nak bagi kita habis, nak mengumpul ni kenapa? Tamalluk. Aku nak milik itu, milik ini, kuasai itu, kuasai ini. Dahsyat. Diperbudakkan oleh nafsu. Ya? Tamalluk. Ta, mim, lam, kaf. Tamalluk. Ya? Nak memiliki. Jadi kalau tak diuruskan yang nafsu ni, tuan-puan, memang kita kehilangan masa yang terbaik itu. Lalu ceritanya adalah Allah nak bantu kita. Kalau tak, kita hanyut dek nafsu-nafsu ni. Mula-mula nak sikit je, lepas tu nak banyak. Macam biasa manusia macam tu, tuan-puan. Janji, ya Allah, kalau kau bagi ni aku akan bersyukur, lepas tu tak nak lagi dah. Cukup ni last. Kita macam cakap dengan Tuhan macam tu kan. Ya Allah last, ya Allah last. Ingat Allah percaya. Allah tahulah kita ni. Kita bukan setakat cakap kat diri sendiri dengan Allah. Ya Allah ni last, ya Allah last. Punyalah nak apa berundingnya dengan nafsu tu. Tuan-puan, lalu ceritanya apa dia? Allah sayang kat kita. Allah tak nak bagi kita hanyut, bagi kita lalai. Lalu apa yang berlaku di tengah-tengah kita sedang berenak-enak dengan keinginan kita tadi? Allah datangkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin mengejutkan kita. Ya, sesuatu yang kita tak sangka-sangka mungkin, sesuatu yang kita tak nak berlaku dalam hidup kita, tapi satu hikmah yang sangat besar. Kenapa? Siapa yang boleh mengejutkan kita dalam kelekaan tadi kecuali Allah. Dan bila Allah datangkan sesuatu, kita rebah, kita jatuh, kita tersungkur. Kita mulai merasakan apa dia? Harta kita tak boleh bantu untuk kita menyelesaikan masalah ini. Pangkat yang kita ada tak boleh bantu untuk kita keluar daripada keadaan ini. Mungkin Allah datangkan sakit. Mungkin Allah datangkan jatuh jawatan, pangkat kita, orang cerca, orang hina. Zaman sekarang lagi, tuan-puan, hina berjemaah. Dalam apa? Sekali hina 1 juta terus yang menghina. Hadoi. Zaman-zaman dulu dapat 2-3 orang pun dah sakit otak kita. Ini berjemaah, berbangsa-bangsa, bukan satu je, punya nak dihadap tu. Masa tu rebah. Masa tu tak rasa dah apa-apa melihat nikmat yang ada depan mata, kekayaan tak ada. Macam mana Allah bantu tu? Allah tolong tu apa benda, tuan-puan? Ini yang kita bincang sekarang, apa dia? Sampai kamu rasa tidak ada yang boleh menolong kamu kecuali Allah. Sampai di tengah-tengah, katalah kekayaan, kesenangan, apa semua, kamu tetap rasakan, ya Allah, semua ni bukan apa-apa pun, hanya Engkau saja ya Allah yang aku perlukan. Waktu tu bersilatlah kita. Daripada tadi yang ikut nafsu tadi tu, mula dah melihat harta aku ni mana yang aku nak sedekahkan, masa aku ni mana yang aku nak korbankan di jalan Allah. Mulalah. Sebab apa? Sebab kita nak memenuhi yang tadi. Datangnya rasa apa yang kita kata tashhadu fihi, mulai menyaksikan, aku sangat perlukan Kau ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Mulalah cari ilmu. Dulu tak sempat. Ya, cari ilmu lain. Sekarang baru nampak. Kok sibuk macam mana pun mencari ilmu yang mungkin boleh mendatangkan keberhasilan untuk dunia kita. Sebab dunia pun kena dengan ilmu.
Tapi untuk hidup yang kekal, hidup yang sebenar di akhirat juga memerlukan kepada ilmu. Kamu nak cemerlang dunia dengan ilmu, kamu nak cemerlang akhirat juga dengan ilmu. Kedua-duanya dengan ilmu. Barulah kita ada masa nak cari ilmu. Kenapa? Allah jentik hati kita, datang dalam hati, jentik hidup kita, datanglah dalam hati rasa apa? Ya Allah, aku hanya memerlukan Engkau sahaja. Dulu kita bersandar-sandar tuan-puan, bergantung-gantung dengan orang. Cinta kita, kasih kita, tumpuan kita, kesetiaan kita, mungkin kita bagi pada orang lebih daripada dos yang sepatutnya. Bila Allah uji kita dengan sesuatu, baru kita perasan, Masya Allah, ni ada benda yang tidak berada di atas rel dia. Hingga kita rasa, ya Allah, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau saja ya Allah. Kita boleh sebut, Ilahi, Anta rajai, Anta maksudi, waridaka matlubi. Tuhanku, Engkau saja harapanku. Ilahi, Anta rajai, Kau saja harapanku. Anta maksudi, Engkau saja tujuanku. Waridaka matlubi, dan redha Engkau lah yang aku perlukan, yang aku inginkan dalam hidup. Itu 3 perkara yang selalu dibacakan oleh orang-orang sufi, tuan-puan sekalian. Untuk apa? Untuk ingatkan hati kita tu, ini tujuan kita. Ilahi, Anta rajai, Anta maksudi, waridaka matlubi. Tuhan, Ilahi, Engkaulah harapanku, Engkaulah tujuanku, dan redha Engkaulah yang aku harapkan, yang aku perlukan. Itu kita nak bagi firm supaya kita nampak arah tuju. Ustazah pergi umrah baru-baru ni, Ustazah bawa balik macam satu ni lah. Yelah, kita pun berfikir-fikir juga kan, pergi mana-mana fikir kan, ya. Ustazah dapat satu wording ayat, boleh jadi moto kita lah, slogan kan, iaitu Allah itu tujuan, yang lain-lain ujian. Itu je. Jadi kalau apa-apa hal tu kena cepat ingat perkataan tu. Kadang Allah jadikan macam-macam kan, itu jadi ujian, ni jadi ujian, jadi ujian. Tapi kadang-kadang kita terlupa benda tu. Kita terlalu fokus sangat pada ujian. Kita lintang pukang dengan ujian tu sebab kita fokus sangat. Seolah-olah macam ujian tu tujuan. Tak, tuan-puan. Allah tujuan, semua tu ujian. Fokus sangat pada masalah anak contohnya kan. Fikir-fikir, pening kepala, menangis, sedih, tension, semua kat situ. Kita kena ingatkan, semua tu ujian. Bila sebut ujian, dia datang dan pergi, tuan-puan, datang dan pergi. Takkan selama-lamanya macam tu. Ada tempoh dia. Ada tak siapa-siapa yang kat sini sakit gigi dah 36 tahun? Tak ada dah, gigi tu dah innalillah dah cabut. Maknanya apa? Yang namanya ujian tu bertempoh, ada kadar dia. Akan jumpa penyelesaian dia. Ada tak siapa-siapa yang mengandung dah 14 tahun tak lahir-lahir? Tak ada. Lahir anak tu dah besar dah. Sakit dalam labor room tu berakhir. Tak ada orang duduk dalam labor room dah 14 bulan dah. Tak ada. Berakhir. Itu ujian. Tujuan tidak, tujuan kok mana pun sampai dapat. Berikan fokus kita di situ, energi kita kat situ. Jadi berhadapan dengan semua-semua tu kena ingatkan. Ingat, ini ujian, bukan tujuan. Jangan stres sangat. Dan Ustazah terasa kelegaan tu tuan-tuan bila sebut, ini ujian bukan tujuan. Allah tujuan, anak ujian. Allah tujuan, harta ujian. Allah tujuan, pasangan ujian. Allah tujuan, yang lain-lain ni, kata-kata manusia ni, ujian. Jadi kita rasa lega bila dapat mengkelaskan benda tu. Jelas, ini tujuan, ni ujian. Untuk bersusah payah pada benda tujuan, silakan. Bahkan bila kita sebut Allah tujuan, yang lain-lain ni ujian, kadang-kadang kita kena menerima begini tuan-puan, andai kata ujian ini menjadi jambatan yang mengantarkan kita kepada tujuan, lalulah.
seberangilah jambatan itu biiznillah, dengan rahmat Allah, dengan minta tolong pada Allah. Masa itulah Allah nak bagi saat terbaik. Apa saat terbaik? Tolong aku ya Allah, aku memerlukan engkau. Kalau tak aku jatuh kat jambatan ujian ni, tak bangkit dah. Itu pada kita mungkin penderitaan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi benda yang kita belajar ni, pandangan Islamnya apa dia? Itulah terbaik dalam sejarah hidup kamu. Kamu mula merasakan yang kamu memerlukan Allah. Kamu takut kalau kamu lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu takut terlalai. Kamu takut kalau tertinggal solat. Kamu takut kalau tertinggal wirid pagi dan petang. Kamu takut kalau tak baca Quran 1 juzuk. Itu saat terbaik dalam hidup kamu. Walaupun zahir nampak kamu diuji, nampak kamu susah, nampak kamu sakit, nampak kamu jatuh miskin, tapi jambatan yang menyampaikan kepada tujuan, kalau itulah jambatannya, nama jambatan ujian, lalu rempuh jalan bersama-sama dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kehidupanlah tuan-puan sekalian yang kita nak kena faham dengan baik. Barulah berubah sisi pandang kita. Kalau tak, kita rasa Allah, inilah saat yang paling menderita dalam hidup akak. Kan dia lain. Orang kata, Syekh Ibn Athaillah kata lain. Katanya saat apa? Saat terbaik. Yang kita kata saat paling menderita dalam hidup. Ada banyak benda ya tuan-puan yang menuntut kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh saya cakap, makin kita belajar, makin kita rasa banyak kita terbabas dalam tanggapan kepada Allah. Banyak sangat. Banyak kita terbabas dalam bercakap, dalam menilai sesuatu. Bila kita belajar baru kita tahu, ya Allah, dulu tu nikmat, tapi aku bayangkan itu sengsara, penderitaan, bala. Padahal itu nikmat. Kalau tak, aku tidak akan miliki hati yang Allah redai. Nak ke mana kalau miliki hati, kalau hati kita bukan hati yang Allah redai? Akhirnya satu ketika kita akan cakap, ya Allah, ampun aku ya Allah atas perkataan yang tak layak aku keluarkan, atas sangkaan yang tak patut aku berikan kepada engkau. Padahal semua ini mengantarkan aku untuk menjadi yang lebih baik. Tapi waktu stres, waktu marah, waktu ni habis lintang pukang tunggang langgang. Tak apa, jalani hidup tu, proses tu. Sebab memang nak bagi tahu siapa kita, lemah, hina, berdosa, itu memang kita. Bagi ustazah ya tuan-puan, kadang-kadang nak kena tenangkan hati ya, kena tenangkan, cool down ya. Sebab apa? Nak menerima hakikat. Ya benar, saya orang yang lemah. Ya benar, saya pendosa. Ya benar, saya banyak kekurangan. Jadi kalau orang cakap begitu begini, maklum. Harus. Sebab, ya betul, saya memang banyak kekurangan dan kelemahan. Bahkan yang disorokkan oleh Allah lebih besar, lebih banyak daripada yang terpamer dan diketahui oleh orang lain. Bertitik tolak daripada kita rasa kita lemah, kita hina, kita bukan sesiapa, insya-Allah tuan-puan, itu adalah satu base yang baik untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, berbanding kita kata aku ahli ibadah, aku ni qalbun salim, hati aku suci bersih, aku ni orang hebat, aku ni orang baik, aku ni itu lebih payah nak sampai perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa berhajat tu tuan-puan, ini ustazah huraikan apa yang ustazah catat ya tuan-puan. Rasa berhajat tu pula, tengok juga rasa berhajat pada Allah ni, kita kena tengok kategori dia. Ada orang yang dia rasa berhajat tu sekitar perkara keinginan. Rasa berhajat juga kan? Ya Allah, apa yang nak bagi contoh? Nak naik pangkat. Keinginan kan? Padahal kalau kita kira tinggi benar dah pangkat tu. Tapi kerana ingin sangat ya, nak naik pangkat tersebut, memang rasa berhajat dengan Allah ya, nak sangat, tapi sampai kerana ia semata-mata keinginan, dia kadang-kadang terbabas di antara soal halal, haram, syubhah sebab keinginan tadi. Ada orang dia nakkan sesuatu pada Allah, sesuatu yang dia nak tu dalam kategori keperluan.
Lain ya, keinginan dengan keperluan tu ada beza tak? Ada beza. Memang perlu. Perlu makan sesuap nasi, paling tak. Perlu minum segelas air, paling tidak. Perlu pakaian, ya, sehelai, sepasang, paling tidak. Itu keperluan, tak sama dengan keinginan. Dan ada orang merasa amat berhajat kepada Allah kerana tuntutan. Ini yang saya cakap ni, apa benda ada beza-beza, keinginan, keperluan. Yang ketiga, kerana tuntutan. Kenapa kamu berhajat kepada Allah? Kerana itu memang tuntutan Allah kepada saya hamba. Dan memang itu realitinya pun, ya. Apa yang Allah tuntut kepada saya itu menjadikan saya kena berhajat kepada Allah. Allah tuntut saya jadi hamba Allah yang baik. Siapa lagi nak tolong kalau bukan Allah? Allah tuntut saya menjadi ibu yang baik. Siapa lagi nak tolong kalau bukan Allah? Allah suruh saya jaga solat 5 waktu. Tuntutan. So ada orang, tuan-puan, sebab dia melihat tuntutan Allah kepada diri dia, dia kembalikan rasa bersandar dan berhajat itu kepada Allah. Tengok setiap hari macam mana kan, pagi-pagi kita terasa tak tuntutan Allah kepada kita? Apa dia? Bangun pagi, solat subuh. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Semua kita akan terdaya buat kecuali dengan bantuan Allah. Cari rezeki, tuntutan. Allah suruh bekerja. Wa qul i'malu fasayarallah ila akhir ayat. Apa ni, bekerjalah kamu maka akan dilihat oleh Allah. Fasayarallahu wa rasuluhu, kan, hingga akhir ayat. Saya tak ingat ayat tu, tapi maksud dia maka Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat kerja kamu. Itu tuntutan. So bila kita nak memenuhi tuntutan tersebut, siapa yang boleh tolong? Allah. Berhajat pada Allah. Ya Allah, bagilah aku kerja yang baik, yang halal, dapat rezeki halalan tayyibah. 3. Yang keempat, lebih spesifik juga adalah kenapa kita rasa sangat berhajat kepada Allah? Kerana tanggungjawab yang kita ada. Sebab itu orang yang memikul tanggungjawab yang banyak dan besar lebih kuat, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, kalau rasa hidup ni hanya untuk diri sendiri, rasa longgar hubungan dengan Allah. Sebab apa? Rasa mudah je, untuk diri sendiri je. Asal aku boleh makan, settle. Tapi cuba kita diberikan amanah, diberikan tanggungjawab sebagai pemimpin. Contohnya tuan-puan sekalian, kita bukan fikir makan kita je, makan orang-orang di bawah kita. Tak payah ambil yang besar-besar. Dalam kejiranan kita ada pengerusi, kan? Sebenar-benarnya tuan-puan sekalian, kalau ambil tanggungjawab semua tu, nak tahu juga kan orang-orang di bawah qaryah kita tu, ada ke nama masih lagi asnaf fakir miskin? Takkan kita boleh pejam mata saja kalau masih ramai lagi asnaf? Kalau tak ambil tahu, tak tahu tuan-puan. Kita jangan fikir orang duduk kat bandar semua orang kaya. Senyap-senyap mungkin boleh jadi mereka tu asnaf. Jadi bila ada tanggungjawab tu, beban dia akan bertambah. Ada beban lebih lagi, merasa apa dia? Merasa memerlukan, rasa berhajat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa dia? Untuk memenuhi, membantu kita memikul atau menyempurnakan tanggungjawab tersebut. Kalaupun tidak ada keempat-empat yang Ustaz sebutkan tadi, hakikatnya tetap kita manusia adalah yang manusia lemah, tidak mampu berdiri sendiri. Kita semua, Allah dah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua ini adalah manusia yang berhajat, memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak terasa. Hakikat tu memang macam tu, tak terasa. Sebab apa? Dilimpahi segala kesenangan. Lebih buruk lagi kalau dah tak senang, tak terasa juga. Itu lagi buruk. Ya, dahlah miskin contohnya, dahlah tak senang pun, tapi lagi tak terasa.
Ya, patutnya lagi susah, lagi terasa kan nak jaga solat, nak berdoa. Tak, susah tapi tak doa, susah tapi tak solat. Tu lagi teruk. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita faham daripada hikmah ini sebenarnya membantu untuk kita melihat kehidupan ini dengan lapang hati. Kita boleh menilai sesuatu lebih tepat daripada pandangan nafsu semata-mata. Ya, kita tak melihat hanya semata-mata zahir yang berlaku, tapi kita nampak pada makna yang berlaku di sebalik itu. Apa dia? Kalaulah perkara yang berlaku ini semakin menanam dalam diri kita rasa amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah saat terbaik yang kita kena tatang dalam hidup kita. Contoh, kita pernah buat salah kan tuan-puan. Kita rasa kita buat silap, buat salah. Kita punya takut terjebak dalam salah yang sama. Sebab orang mukmin tidak jatuh lubang yang sama 2 kali. Kita punya takut, ya Allah, aku pernah buat salah, ya Allah. Aku takut terjebak benda yang sama. Kita punya takut tu sampai, ya Allah, doa kita panjangnya, zikir wirid kita banyaknya, ya, munajat kita pada Allah tiap-tiap pagi, bantu aku ya Allah, jangan aku terjebak lagi, jangan aku buat lagi ya Allah, aku memang sangat lemah, tak ada daya nak jaga nafsu aku. Masya Allah, itu orang yang sangat baik, ya, yang menikmati saat yang baik di antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.